Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk tugasan 2 kumpulan kami memilih tajuk Kurikulum Pendidikan Islam dan Cabaran IR 4.0. Untuk tugasan ini kami bertiga, iaitu saya, Nur Fatin Fareha binti Zulkifli, dua orang lagi sahabat saya iaitu Nur Dania binti Osman dan juga Siti Nur Rasiah binti Muhammad. Baiklah, untuk tugasan kali ini kami akan mengupas tentang kurikulum pendidikan Islam dan juga cabaran IR 4.0. Baiklah, saya akan menerangkan tentang definisi pendidikan. Apa itu definisi pendidikan? Sebelum kita pergi jauh lagi, saya akan menerangkan tentang definisi pendidikan. Kemunculan era revolusi industri 4.0 memberi kesan yang sangat signifikan terhadap dunia pendidikan termasuklah pendidikan Islam. Baiklah, ini adalah tentang IR 4.0 yang muncul dan memberi kesan yang sangat mendalam terhadap dunia pendidikan dan juga pendidikan Islam. Jadi, apa itu definisi pendidikan? Okey, definisi pendidikan menurut Kamus Dewan edisi baru 1993, pendidikan ialah perihal mendidik. Pendidikan juga ialah ilmu yang merujuk kepada ilmu didik, ilmu mendidik, didikan, latihan dan ajaran. Seterusnya, menurut Said Muhammad Qutb menyatakan pendidikan adalah proses membentuk manusia secara menyeluruh dan seimbang. Seterusnya, menurut Najimah Mat Yusof 2006, pendidikan ialah aktiviti perkembangan dan penyuburan pemikiran serta kuasa-kuasa semula jadi melalui pembelajaran yang sudah dirancang, meliputi pendidikan formal dan juga pendidikan bukan formal. Jadi, melalui definisi pendidikan ini, apa yang dapat saya simpulkan ialah pendidikan ni, kita dapat memahami pendidikan ni dia merupakan satu proses pertumbuhan ke arah yang lebih baik bagi mencapai kesempurnaan akal, mental dan juga perkembangan jasmani seseorang. Seterusnya, di sini saya ada meletakkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Alaq ayat 1 yang bermaksud bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan, dan juga sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud menuntut ilmu itu wajib bagi setiap lelaki dan perempuan. Okey, melalui hadis dan juga firman Allah Ta'ala ini jelas menunjukkan yang pendidikan itu amat penting kepada setiap umat manusia, tidak mengira jantina, agama, budaya, umur, keturunan dan sebagainya. Sebab apa pendidikan itu penting? Sebab pendidikan berupaya mengubah kehidupan seseorang manusia itu dalam sesebuah negara. Dan juga melalui pendidikan itu juga dapat membentuk masyarakat yang berakhlak mulia, akhlak yang tinggi, berpengetahuan luas, bijaksana dalam membuat keputusan dan tegas dalam mengendalikan emosinya. Okey, seterusnya pendidikan juga dapat mencipta kegemilangan dan kecemerlangan sesebuah negara. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada definisi kurikulum. Kalau tadi saya ada menerangkan tentang definisi
pendidikan. Sekarang saya akan menerangkan apa itu definisi kurikulum. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), kurikulum merupakan segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan. Manakala menurut Kamus Dewan edisi keempat, kurikulum adalah skop dan isi kandungan sesuatu mata pelajaran di sekolah. Menurut Smith et al. 1957, kurikulum merupakan satu urutan pengalaman yang disediakan di sekolah bagi tujuan mendisiplinkan pelajar dalam cara berfikir dan bertindak secara kumpulan. Seterusnya, menurut Prof. Dr. Omar Al-Syaibani menyatakan kurikulum iaitu manhaj yang dimaksudkan sebagai jalan terang yang dilalui oleh pendidik atau guru dengan orang-orang yang dididik atau dilatihnya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mereka. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada definisi pendidikan Islam. Menurut Hasan Al-Sharqawi, definisi pendidikan Islam menyifatkan pendidikan sebagai satu kefahaman terhadap ajaran Islam yang membawa seorang manusia kepada menjauhi diri dari sifat-sifat tercela dan mendekatkan diri dengan sifat-sifat terpuji. Menurut Ghazali Darussalam berpendapat pendidikan Islam adalah segala bentuk pengajaran dan pendidikan yang diterima oleh umat Islam berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah. Menurut Fatihah Khan 1997, pendidikan Islam ialah proses membina individu dan masyarakat berdasarkan paksi Islam sama ada dalam aspek pegangan, pemikiran mahupun perbuatan. Menurut Hasan Langgulung 1979 memberikan pengertian bahawa pendidikan Islam adalah proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Okey, maksudnya dekat sini pendidikan Islam ni amat penting kerana ia adalah satu usaha untuk menyeimbangkan dan menyamakan di antara kekuatan yang ada dalam tubuh badan manusia dan antara kekuatan dirinya dengan hubungannya dengan Allah dan juga kejadian sekeliling serta manusia. Maksudnya dekat sini pendidikan Islam ni sangat penting sebab apa? Kita sebagai orang Islam perlu meningkatkan lagi keimanan kita supaya iman kita kuat dan tidak lemah. Dan juga menyeimbangkan di antara dunia dan juga akhirat serta menjaga hubungannya dengan Allah dan juga sesama manusia. Okey, seterusnya definisi kurikulum pendidikan Islam iaitu kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematik diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Atau dengan kata lain, kurikulum pendidikan Islam adalah semua aktiviti,
pengetahuan dan pengalaman yang dengan sengaja dan secara sistematik diberikan oleh pendidik kepada anak didik dalam rangka tujuan pendidikan Islam. Seterusnya kita masuk kepada matlamat pendidikan Islam. Yang pertama, mempersiapkan warga negara yang baik. Yang kedua, membekalkan anak didik dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, membentuk manusia yang memiliki kepribadian yang unggul. Keempat, mendidik manusia ke arah kecemerlangan rohani dan jasmani. Yang kelima, membentuk akhlak sempurna sebagai manusia ideal. Dan yang terakhir, keenam, kebolehan dan kecekapan dalam kerja supaya dapat hidup bahagia. Dalam matlamat pendidikan Islam ini penting kerana untuk membentuk seseorang Muslim itu berilmu, beriman, beramal soleh dan juga berperibadi mulia. Seterusnya, melengkapkan dirinya kepada seorang hamba yang bertanggungjawab dan juga menjadi khalifah Allah di muka bumi ini dengan baik. Okey, seterusnya matlamat pendidikan Islam ini sangat penting kerana apa? Melahirkan insan, hamba, manusia, orang Islam yang taat kepada perintah Allah dan Rasul dan juga penting kerana dapat menjadikan hidup kita manusia sesama manusia ini, iaitu masyarakat ni, hidup dengan harmoni, aman dan damai, serta juga untuk mendapatkan keredaan dan kesejahteraan di dunia dan juga akhirat. Okey, itu saja dari saya dan saya akan serahkan yang seterusnya kepada kawan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan menyambung pembentangan berkenaan objektif pendidikan Islam. Okey. Yang pertama, mengajar murid didikan agama, berakhlak mulia dan juga terpuji. Okey, kita dapat lihat daripada ataupun melalui bidang mata pelajaran akhlak. Objektif yang kedua adalah menambahkan pengetahuan murid berkenaan ilmu Al-Quran, hafazan dan hadis. Apa yang dimaksudkan dengan objektif yang kedua ini adalah dari sudut bacaan Al-Quran, bacaan hafazan, penghafalan ayat-ayat hafazan dan juga beberapa hadis. Objektif yang ketiga adalah menghayati asas akidah dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Okay. Yang keempat, menghayati sirah dan akhlak dalam kehidupan. Dan objektif yang kelima ialah mencintai tulisan Jawi dan khat sebagai warisan budaya, di mana kepentingan tulisan Jawi ini sangatlah penting supaya murid-murid dapat membaca dan menghayati seni tulisan Jawi. Okay, seterusnya, kita lihat seterusnya sejarah revolusi. Industri revolution terbahagi kepada 4 fasa. Fasa yang pertama dikenali sebagai 1.0, di mana ia berlaku sekitar tahun 1700, di mana perubahan dalam sektor pembuatan yang mana telah menggunakan kuasa wap, mesin berkuasa wap. Okey. Revolusi industri yang kedua pula 2.0 menurut Mokyr 1998, perkembangan teknologi ini menghasilkan keberkesanan dalam bidang penyelidikan. Hal ini kerana penggunaan kilang-kilang telah beralih daripada menggunakan kuasa wap tadi kepada sumber tenaga elektrik, di mana pada revolusi industri kedua ini penggunaan tenaga elektrik telah dilakukan. Okay. Pada fasa ketiga 3.0 menurut Ismail Sualman 2018, revolusi digital ini berdasarkan teknologi maklumat dan juga komputer sebagai salah satu tonggak utama.
Pada revolusi 3.0 ini juga dikenali sebagai revolusi digital. Hal ini kerana penggunaan elektronik dan juga IT untuk mengautomatikkan sesuatu pengeluaran. Dan revolusi 4.0 pula adalah penggunaan sistem cyber fizikal seperti M2M, IoT dan data analitik untuk meningkatkan lagi sesuatu automasi. Menurut McDougall 2014, perubahan evolusi teknologi daripada sistem terdahulu kepada sistem yang lebih terkini iaitu fizikal cyber. Okay. Seterusnya kita lihat dan perhatikan berkenaan revolusi industri 4.0. Okay. Menurut Muhammad Fairuz 2017 di dalam kajiannya, beliau mengatakan bahawa Industrial Revolution ini ataupun IR 4.0 adalah sesuatu yang berkaitan dengan kepelbagaian teknologi baru. Contohnya, teknologi yang melibatkan automasi, penggunaan robotik, Internet of Things (IoT). Okay. Berlakunya revolusi ini adalah untuk mengatasi kebergantungan terhadap sumber tenaga manusia. Apakah yang dimaksudkan dengan sumber tenaga manusia di sini adalah revolusi industri pada era 4.0 ini mengetengahkan pelbagai teknologi untuk mengatasi kebergantungan terhadap sumber tenaga manusia. Kita lihat contoh di sekolah di mana kini pembelajaran berdasarkan abad ke-21 di mana penggunaan teknologi sangat dititikberatkan. Manakala guru hanyalah sebagai pembimbing ataupun pemudah cara di dalam sesi pembelajaran dan pengajaran. Penggunaan TMK dalam sesi pengajaran merupakan salah satu revolusi industri 4.0. Okay. Seterusnya, pendidikan 4.0 ini juga merupakan pendidikan yang memanfaatkan teknologi digital di dalam proses pembelajaran atau kita kenali sebagai sistem cyber. Hal ini ditegaskan oleh Al-Mursid dan Irma Yulia 2019. Beliau mengatakan revolusi industri 4.0 seiring juga dengan pendidikan 4.0. Seterusnya kita lihat pula Industrial Revolution 4.0 dalam pendidikan Islam. Okay. Bidang pendidikan Islam turut terlibat dalam revolusi industri 4.0 ini. Hal ini kerana kita perlulah melakukan perubahan. Bidang pendidikan Islam juga perlu melakukan perubahan supaya kita seiring dengan transformasi digital yang melanda Malaysia. Okay. Perubahan IR 4.0 ini turut memberi impak yang besar kepada bidang pendidikan Islam. Contohnya pada masa kini kita lihat guru-guru pendidikan Islam tidaklah hanya berpandukan papan putih di dalam kelas sahaja, yang mana papan putih ini kita kenali sebagai pendekatan mengajar secara tradisional. Seiring dengan perubahan teknologi, revolusi teknologi kini, guru pendidikan Islam banyak menggunakan kaedah-kaedah yang melibatkan teknologi digital sebagai contoh penggunaan YouTube, penggunaan rakaman video, Google Classroom, Google Slide dan pelbagai yang melibatkan internet, ICT atau kita katakan TMK. Maka, setiap guru pendidikan Islam terutamanya hendaklah sentiasa berikat kreatif dan inovatif kerana melalui revolusi digital atau teknologi digital ini, setiap guru hendaklah berlaku atau hendaklah selangkah ke depan daripada murid-murid yang mana terdapat murid-murid yang lebih pandai menggunakan teknologi digital daripada guru-guru. Guru-guru perlu memahirkan diri menggunakan teknologi digital supaya dapat menghasilkan PDPC yang menarik, seterusnya dapat mencapai objektif pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas tersebut, terutamanya dalam bidang atau pelajaran pendidikan Islam khususnya. Okay. Berdasarkan IR 4.0 ini terdapat beberapa strategi pengajaran yang boleh guru laksanakan untuk memajukan pengajaran dalam bidang pendidikan Islam. Antaranya adalah pembelajaran autentik dan yang kedua teknologi augmented reality. Kesimpulannya, IR 4.0 dalam pendidikan Islam sangat meluas dan sangat memberi kesan kepada guru-guru pendidikan Islam dan juga murid-murid.
Menurut Al-Fifi Al-Aqiti 2019, beliau mengatakan sekiranya masyarakat Islam terus terkungkung dalam persekitaran yang sama, ia akan menjadikan mereka ketinggalan dalam segala bidang. Maka, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang guru pendidikan Islam, kita hendaklah sentiasa memajukan diri, sentiasa berubah diri sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah tidak akan mengubah sesuatu kaum itu melainkan kita yang melaksanakannya. Jadi, semua pihak seperti guru pendidikan Islam, murid-murid yang belajar pendidikan Islam hendaklah sentiasa memajukan diri, sentiasa mendedahkan diri dengan perubahan ataupun perubahan pendidikan yang berlaku kini supaya objektif pendidikan, matlamat pendidikan terutamanya pendidikan Islam dapat dicapai kepada murid dan juga kepada guru khususnya. Akhir sekali, ini merupakan beberapa rujukan yang saya gunakan ketika melaksanakan tugasan ini. Sekian daripada saya dan akan disambung oleh rakan saya yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhasiah binti Muhammad. Sekarang saya akan membentangkan tentang cabaran industri revolusi 4.0 terhadap kurikulum pendidikan Islam. Telah berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, didiklah anak-anak kamu sesuai dengan zamannya. Jadi kita sebagai seorang guru perlulah sentiasa up to date bagi membina kapasiti keguruan agar seiring dengan zaman seperti apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali tadi. Jadi dalam kita merealisasikan strategi pendidikan IR 4.0 ini, terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi oleh guru dan juga murid. Mari kita lihat apa cabaran-cabarannya. Baik, cabaran kepada guru yang pertama ialah kesediaan guru, di mana kemunculan industri revolusi 4.0 ini memerlukan guru memikirkan kaedah yang sesuai dalam mengajar pendidikan Islam dengan cara yang baru. Menurut Farhanan 2021, pendidikan digital boleh menimbulkan kesukaran terutamanya dalam mengajar bidang tertentu seperti ibadat yang banyak menggunakan kaedah demonstrasi bagi memberikan kefahaman kepada murid terhadap ilmu yang diajarinya. Oleh itu, guru perlu memikirkan cara untuk membawa kemahiran demonstrasi tersebut ke arah media digital untuk memanfaatkan pengajaran pendidikan Islam. Contohnya seperti tayangan video tentang berwudu, di mana guru memerlukan kepakaran dalam menggunakan komputer dan LCD, dan ianya menjadi satu cabaran sekiranya guru tersebut tidak mahir dalam menggunakan alat-alat tersebut. Seterusnya, kajian telah dijalankan oleh Nurul Nadirah dan Muhammad Yusof pada tahun 2018 mendapati bahawa masih terdapat guru yang menggunakan kaedah pengajaran tradisional dan meminggirkan penggunaan TMK dalam PDP, dan kebanyakan mereka adalah guru yang telah lama berkhidmat. Kemudian menurut kajian yang dilakukan oleh Nur Faizah dan Mahizir pada tahun 2019, telah mendapati bahawa tahap kemahiran guru dalam menggunakan ICT adalah berada di tahap yang sederhana. Inilah antara cabaran yang guru hadapi dari segi kesediaan guru dalam menghadapi ataupun dalam berdepan dengan IR 4.0 ini. Baik, seterusnya cabaran yang dilalui oleh guru adalah maklumat yang tidak tepat, di mana dalam memperolehi maklumat tentang pendidikan Islam, kandungan maklumat agama melalui internet dilihat terlalu terbuka dan bebas tanpa tapisan. Malah boleh diakses oleh sesiapa saja dengan cara memuat turun maklumat tanpa sekatan, dan ini memberi kesan kepada pelajar di mana pelajar semakin dihimpit oleh timbunan maklumat agama atas talian secara tidak terkawal yang menyebabkan berlakunya kecelaruan maklumat agama yang membawa kepada implikasi buruk terhadap pelajar. Oleh itu,
Guru pendidikan Islam memainkan peranan yang utama dalam menyekat maklumat yang tidak sahih dan menerangkan kepada murid tentang perkara yang sahih melalui rujukan yang benar. Baik, cabaran yang seterusnya ialah cabaran kepada murid, di mana yang pertama ialah murid keliru dalam mendapatkan keabsahan sesuatu maklumat ataupun kesahihan tentang sesuatu maklumat. Menurut Syahrum 2001 menyatakan saluran ini, iaitu saluran internet, tidak ada kesepakatan mengenai baik buruk, benar salah, asli palsu, berguna tidak berguna, kerana semuanya seolah serba kosong, walaupun ia juga boleh menjadi serba boleh serta serba benar dan serba berguna. Sukar bagi murid untuk memisahkan dua persimpangan yang memerlukan kemahiran membuat keputusan yang munasabah berasaskan lokus kawalan serta efikasi diri, di mana murid menjadi cabaran kepada murid untuk mencari sesuatu ilmu ataupun maklumat di dalam era revolusi industri ini. Baik, cabaran murid yang kedua adalah terhakisnya adab murid terhadap guru, di mana Islam adalah agama yang mementingkan adab berguru antara guru dan murid. Pembelajaran subjek pendidikan Islam memerlukan proses dan sentuhan guru bagi menjamin dan menjaga adab pembelajaran sesuai dengan kehendak syariat dalam memberikan pendidikan terhadap murid. Menurut Salib Samad 2004, penggunaan media digital hari ini jelas tidak menggambarkan hubungan langsung adab berguru antara murid dengan guru sebagaimana yang telah ditekankan oleh agama. Contohnya, pembelajaran dalam talian menggunakan platform Zoom membolehkan murid memilih untuk menutup fungsi kamera. Hal ini menyebabkan guru yang mengajar tidak dapat melihat keadaan sebenar murid yang mengikuti pengajaran yang dijalankan oleh mereka. Boleh jadi murid pada masa guru sedang mengajar itu melakukan aktiviti lain dan tidak memberikan fokus kepada sesi pembelajaran. Baik, cabaran yang seterusnya ialah masalah sosial dan keruntuhan akhlak di kalangan murid, yang mana dengan lahirnya teknologi digital ini membolehkan apa saja maklumat dihantar atau diterima dengan pantas dan mudah. Namun begitu, sedikit sebanyak memberi impak negatif kepada pelajar. Menurut Nakiah, Nahar dan lain-lain pada tahun 2018, teknologi digital ini menghalang kecerdasan interpersonal, iaitu hubungan sesama manusia, dan menyebabkan kurangnya komunikasi dengan orang sekeliling. Kerana keasyikan kepada melayari internet, menonton televisyen, menggunakan gadget dan pelbagai sumber teknologi moden yang lain menyebabkan kanak-kanak dan remaja kurang berinteraksi dengan orang lain dan bersifat introvert, dan kesannya membawa kepada gejala yang tidak baik. Manakala menurut Cik Awang dan Alavi pada tahun 2019, masalah buli cyber telah mengakibatkan gangguan emosi dan percubaan untuk membunuh diri. Selain itu, pengaruh gadget juga dilihat menyebabkan para pelajar ketagihan terhadap pornografi, menurut Amirul Ashraf Norman dan Nuraini Osman pada tahun 2020. Ini adalah antara cabaran-cabaran yang dialami oleh pelajar dan guru di era industri revolusi 4.0 ini, di mana telah berlakunya keruntuhan akhlak pelajar dan berleluasanya fakta yang tidak tepat. Baik, seterusnya ialah peranan guru dalam berdepan dengan era IR 4.0, di mana guru perlu mempersiapkan diri dengan pelbagai kemahiran teknologi. Seterusnya, guru perlu menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang bersifat lebih moden. Seterusnya, menurut Kamarul Azmi dan Abdul Halim 2007, penggunaan
Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi pendidikan boleh dipraktikkan bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran guru terutama bagi mata pelajaran pendidikan Islam di samping untuk menarik minat dan tumpuan pelajar melalui penggunaan dan pengaplikasian bahan bantu mengajar yang telah disediakan dengan rapi. Selain itu, guru-guru perlu menapis segala maklumat yang ingin dikongsi oleh murid. Ini bermaksud guru perlu berhati-hati dengan segala perkongsian maklumat dan perlu menyelidik terlebih dahulu kesahihan suatu maklumat yang ingin disampaikan terhadap murid. Kerana masa kini terlalu banyak maklumat yang belum diketahui kesahihannya dan terlalu mudah disebarluaskan dengan hanya perlu klik dan share sahaja. Seterusnya berkaitan dengan peranan murid, di mana murid yang menempuhi era pendidikan digital revolusi industri 4.0 ini ialah murid yang perlu diawasi dengan lebih ketat oleh ibu bapa termasuk guru. Menurut Aina dan Hafsah pada tahun 2020, gaya didikan ibu bapa sangat penting dalam mengatasi ilmu penggunaan gadget berlebihan dalam kalangan kanak-kanak. Guru harus memainkan peranan untuk mengawasi penggunaan teknologi murid tersebut semasa di sekolah, manakala ibu bapa pula mengawasi semasa anak berada di rumah. Baiklah, akhirnya, secara kesimpulannya, para guru pendidikan Islam hendaklah mengorak langkah ke arah pengajaran dan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Terdapat pelbagai medium dan platform digital yang dapat diterapkan dalam bidang-bidang pendidikan Islam seperti tilawah Al-Quran, ibadah, akhlak dan sirah. Namun begitu, terdapat beberapa isu dan cabaran yang harus diperhalusi agar tidak berlaku kerencatan dalam proses penyampaian ilmu pengetahuan. Semua pihak harus bekerjasama dan berganding bahu untuk sama-sama menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para guru di Malaysia, terutamanya guru pendidikan Islam. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.